Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minhum wa minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, sekali lagi pada sidang penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya memulakan sesi tadabbur surah Al-Mulk siri yang kedua pada malam ini, boleh tak saya nak tahu terlebih dahulu yang sedang menonton sekarang ini, yang sedang melihat live pada sekarang ini, boleh tak komen sikit sama ada suara saya jelas ataupun tidak? Sebab saya tak berhajat nak pegang benda ni lama dan saya tak berhajat juga nak letak dekat telinga. Jadi saya plan letak atas meja ni je. Kalau saya letak atas meja ni, mikrofon ni dengar ke tidak sidang penonton sekalian? Sekarang ni suara saya tengah bercakap ni clear ke tak clear? Kalau clear boleh komen dekat ruangan komen tu clear. Kalau tak clear boleh komen dekat ruangan komen tu tak clear. Saya nak tahu status live saya sekarang ni terlebih dahulu. Dan lepas saya tahu status live saya, barulah saya akan proceed kepada ni lah, kepada kuliah saya pada malam ini insya-Allah. Okey, Nurul Aina Mat Siddiq kata dengar dan jelas, alhamdulillah. Sebab sekarang ni saya dah letak dekat bawah ni, so still clear ke ataupun tak clear? Cuba komen sikit yang sedang menonton, ada berapa orang ni. So boleh komen sikit tak sama ada suara saya clear ataupun tak clear? Okey, Iklil Najah, okey clear, alhamdulillah jelas, terima kasih. Okey, satu lagi, kalau kata 3 orang kata clear, alhamdulillah tu clear tu insya-Allah. Okey, komen sikit. Okey, baik, alhamdulillah. Siti Haja Asri pun komen clear. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, ruang serta peluang untuk kita bertemu pada ruang maya pada malam ini. Dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah sebab kita pada hari ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dipilih olehnya untuk kita mendekati kalamnya. Sebab bila mana saya bacakan doa di awal tadi, bila mana kita membaca doa Allahummarhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Quran, maknanya sidang betul sekalian, sesiapa yang mendapat masa dengan Quran, sesiapa sahaja yang mendapat peluang untuk memahami Al-Quran, itu tandanya Allah Subhanahu Wa Taala sedang merahmati dirinya. Sebab kadang-kadang antara persoalan yang kerap kali bermain di fikiran kita sidang betul sekalian adalah ya Allah, engkau sayang ke tidak pada aku? Kadang-kadang ada manusia yang bertanya sama ada Allah tu sayang ke tidak pada diri dia. Maka sidang betul sekalian, kalau anda berada depan laptop ataupun depan telefon pada saat ini dan anda memperuntukkan masa ini untuk memahami Al-Quran, ketahuilah itulah jawapan bagi persoalan tadi. Kalau kita bertanya adakah Allah sayang pada kita, maka kalau anda diberi masa untuk at least hari ini belik Quran, ataupun anda yang berada dekat depan ini diberikan masa untuk ada rasa semangat untuk mendalami Al-Quran, maka itu tanda Allah sayang pada kita. Sebab segala benda yang berkait dengan Quran itu adalah antara bukti rahmat Allah kepada manusia. Sebab tu dalam doa yang kita baca dan doa khatam Quran tu, antara rahmat Allah adalah warzuqna tilawatah, iaitu rezekikan hamba-hamba ataupun rezekikan kita semua ni untuk membacanya. Kalaulah baca pun itu tanda rahmat Allah, baca Quran pun tertakluk kepada rahmat Allah kepada manusia, ini kan pula nak tadabbur. Maksudnya, kalau kita ada peluang untuk baca, itu pun rahmat Allah. Dan andai kata kita ada peluang untuk mendalami Quran pun, itu rahmat Allah. Baik, itu mukadimah sedikit. Baik, pada minggu lepas kita telah berbincang mengenai bagaimana Allah menghubungkan surah sebelum surah Al-Mulk dan dengan surah Al-Mulk itu sendiri, iaitu sebelum surah Al-Mulk surah apa? Surah At-Tahrim.
Bagaimana sesi yang lepas kita berbincang apa munasabat, apa tanasuk di antara surah At-Tahrim dengan surah Al-Mulk. Itu kita dah bincang minggu lepas. So kalau siapa yang tak tonton lagi, boleh tonton rakaman di Facebook Profas mengenai bagaimana saya hubungkan, bagaimana kita menghubungkan surah At-Tahrim dengan surah Al-Mulk. Itu yang pertama kita bincang minggu lepas. Yang kedua, kita sudah berbincang ayat yang pertama surah ini. Bagaimana teknik ABC. Dekat ayat pertama ni, kita just kena ingat ABC. Untuk tahu apa yang Allah cerita dekat dalam ayat pertama ni, ABC. Saya tak nak sebut dekat sini. Saya nak anda rasa teruja untuk nak membelik video sebelum ni, supaya anda tahu apa itu ABC yang saya maksudkan. Baik, hari ni insya-Allah sidang tu sekalian, kita akan masuk pada ayat yang kedua. Saya diamanahkan oleh Prof. Faz untuk menamatkan sampai ayat ke-30 ni dalam 4 siri. Ini adalah siri yang kedua. So let's see kita boleh pergi sampai tara mana pada hari ini sidang tu sekalian. Bagi saya, tidaklah kita perlu tergesa-gesa untuk menghabiskan ayat Quran. Biar kita lalu pada setiap ayat itu dengan, orang kata apa benda, relax, dan kita ada plenty of time untuk menjiwai apa yang kita belajar tu, ataupun apa yang kita ingin tadabburkan. Baik, hari ini kita nak masuk ayat kedua. Baik, first kali sidang tu sekalian, jom sama-sama kita mulakan dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. So biarlah perbuatan kita pada malam ini, meskipun kita duduk santai atas katil ke, duduk baring ke, duduk dengar kuliah pada malam ini, tolong sama-sama yang sedang mendengar pada waktu ini, kita mulakan dengan isti'adzah. Kita mulakan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Why? Sebab kita nak pastikan apa yang kita buat, tak kiralah yang saya mengajar ini ataupun yang anda sedang mendengar pada waktu ini, kita nak biar iblis dan syaitan tercabar dengan tindakan kita pada malam ini, iaitu mendengar ke, belajar ke, menyampaikan ke. Kita nak biar iblis tercabar dengan perbuatan kita pada malam ini, iaitu untuk mentadabbur ayat Allah. Biar kita rasa, biar kita buat iblis tercabar dengan perbuatan ini. Why? Sebab kita tak boleh bagi peluang dan ruang kepada iblis dan syaitan untuk merosakkan kita punya kemudahan yang Allah janjikan untuk kita memahami Al-Quran. Hakikatnya faham Quran, Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Aku mudahkan Al-Quran untuk kamu faham. Tapi hakikatnya kenapa kita rasa susah pada hari ini? Sebabnya adanya gangguan iblis dan syaitan yang sentiasa nak menyebabkan kita rasa susah nak faham. Seterusnya menyebabkan kita rasa bosan untuk memahami Al-Quran tu. Semulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini adalah sebagai signal cabaran kepada mereka. Kita nak bagi mereka ni tak senang duduk. Jangan bagi mereka ni ruang mudah untuk mempengaruhi kita supaya rasa susah Quran untuk difahami. So biar mereka tercabar, biar mereka ni tak senang duduk. Inilah kalimah agung yang Allah ajar bila nak baca Quran. Antara benda yang paling agung, jangan sentiasa kita lupa untuk kita baca Quran. Jangan lupa baca benda ni, iaitu fa'idha qara'tal Qur'ana, apabila kamu nak baca Quran, fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Maka mohonlah perlindungan daripada Allah. Daripada siapa? Perlindungan minta daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Okey? Itulah orang kata frasa keramat yang Allah wajibkan, yang Allah minta kita yang nak baca Quran, nak ada hubungan dengan Quran, mulakan dengan isti'adzah. So kita mulakan dengan isti'adzah terlebih dahulu. Senang betul sekalian. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada syaitan dan iblis. Baik, ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik, ayat yang kedua ni senang betul sekalian, bagi saya satu ayat yang saya sentiasa happy dan gembira untuk berkongsi dengan sidang betul sekalian. Sebab ayat kedua ni adalah ayat yang sentiasa menyebabkan saya rasa betapa berkatnya Allah. Dan ayat kedua ni juga menyebabkan saya rasa sebelum saya tidur, saya merasakan Allah itu sangat sayang pada diri saya. Kenapa sampai begitu sekali ayat kedua boleh buat kita sidang betul sekalian? Sebabnya ayat kedua ini Allah menyebut, perkara pertamanya adalah cerita pasal allazi khalaqal mauta wal hayah. Ada cerita pasal Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Frasa ini saja antara benda yang kita boleh discuss adalah pertama, kenapa Allah menyebut perkataan khalaqa dalam ayat kedua ini. Sedangkan kalau nak sebut cipta ataupun buat, ada je perkataan-perkataan lain yang boleh menggantikan perkataan khalaqa tu. Tapi kenapa dalam banyak-banyak kalimah Allah pilih perkataan khalaqa?
Ada lagi perkataan lain, contoh macam ja'ala. Kenapa tidak disebut alladhi ja'alal mauta wal hayah? Kenapa mesti disebut alladhi khalaqal mauta wal hayah? So ini benda pertama. Frasa alladhi khalaqal mauta wal hayah, antara discussion kita adalah kenapa Allah pilih khalaqa? Kenapa tidak Allah sebut ja'ala pada ayat yang kedua ni? Okay. Siapa yang sedang menonton, anda boleh galakkan, anda boleh rancakkan sidang live pada saat ini dengan anda boleh komen nota-nota tu. So the first question yang kita nak bincang pada frasa alladhi khalaqal mauta wal hayah adalah kita nak bincang kenapa Allah guna khalaqa, kenapa tidak disebut ja'ala pada ayat kedua ni. That's the first question yang kita akan rungkaikan. Okay. Yang kedua adalah kita akan bincang juga kenapa dalam ayat kedua ini Allah mendahulukan al-maut baru Allah kemudiankan al-hayat. Kalau ikut logik yang kita yang sedang merasai situasi kehidupan pada hari ini, mungkin kita katakan, ustaz, bukan kita ni hidup dulu ke baru lepas tu kita mati? Tapi ironinya dalam ayat kedua ni Allah mendahulukan al-maut, iaitu kematian dulu. Baru Allah kata, hayah, aku cipta kematian dan kehidupan. Bukannya aku cipta kehidupan dan kematian. So, dua benda menarik yang kita akan discuss pada frasa ini. Okay, iaitu yang pertama tadi, kenapa Allah guna khalaqa tetapi Allah tidak menggunakan ja'ala. That's the first one. Second one is, kita nak bincang kenapa Allah mendahulukan al-maut baru Allah kemudiankan al-hayah. So, ini dua benda yang kita nak bincang pada frasa alladhi khalaqal mauta wal hayah. Tak habis lagi ni ayat kedua, kita nak bincang frasa tu dulu. Baik, the first question. Apa yang kita nak bincang tadi? Iaitu kenapa Allah menggunakan khalaqa pada ayat kedua ni? Kenapa tidak digunakan ja'ala? Baik. Menurut para mufassirun, antaranya dalam kitab Kaedah Tafsir karangan Quraisy Shihab. Quraisy Shihab dalam tafsirnya dia ada menjelaskan mengenai kenapa Allah guna khalaqa dan tidak menggunakan ja'ala. Sebab khalaqa dalam Al-Quran, kata Quraisy Shihab, khalaqa ini biasanya Allah sebut perkataan khalaqa yang maksudnya cipta dan sebutan khalaqa. Khalaqa ni dia mohon kepada penekanan terhadap keagungan Allah dan kehebatan ciptaannya. So bila Allah sebut ciptaan dalam sebutan khalaqa, Allah nak emphasize kepada keagungan dia dan kehebatan ciptaan dia tu. So fokus dia bila Allah sebut khalaqa ni, fokus kepada keagungan dan keunikan kehebatan ciptaan Allah. Itu adalah benda yang kita akan dapat daripada khalaqa tu. Okay, boleh So siapa yang sedang menonton, anda sangat digalakkan untuk komen benda ni supaya orang yang masuk lambat dia boleh dapat poin ni. So besar pahala anda sedang menonton sekalian. The first one, bila kenapa Allah guna khalaqa? So khalaqa ni dia mau emphasize ataupun menekankan terhadap keagungan Allah dan kehebatan ciptaannya. So dia mohon kepada the things that Allah created. Dia fokus kepada benda yang diciptakan itu. So pada benda yang diciptakan itu, Allah nak fokus apa dengan sebutan khalaqa ni? Dia nak fokus kepada keagungan dan kehebatan ciptaan dia. Itu penggunaan khalaqa dalam Al-Quran. Tapi berbeza pula kalau Allah sebut ja'ala. Berbeza kerana Allah sebut ja'ala. So ja'ala pula dia tak sama macam khalaqa. Ja'ala pula dia mohon kepada penekanan terhadap rahmat Allah yang dengannya manusia dapat meraih manfaat yang besar. So kalau khalaqa tadi dia fokus kepada keagungan Allah dan kehebatan penciptaan Allah pada makhluk tersebut, lalu ja'ala pula dia berbeza dengan khalaqa sebab dia punya penekanan bukan pada kehebatan dan keagungan tu, tapi penekanan dia ataupun dia punya emphasize dia mohon kepada rahmat Allah. So dengan rahmat Allah tu manusia dapat meraih manfaat yang besar. So dapat beza tak? Dapat beza tak antara dua ni? Khalaqa dengan ja'ala. Sebab itulah saya nak tanya sidang betul sekalian. Dalam doa kita, kita banyak guna Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna. Kita biasa guna Allahumma ja'alna, kan, jadikan kami, jadikan kami. Kenapa kita guna ja'alna dalam doa? Sebab at that time kita bukan nak harapkan keagungan dan kehebatan. Yes, betul kita harapkan benda tu. Tapi lebih besar daripada itu, dalam doa kita, kita nak rahmat. Sebab tu dalam doa kita minta Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alil Quran dalam doa saya baca tadi. Kita nak minta rahmat. Sebab itu ja'ala mohon kepada penekanan terhadap rahmat. Tapi khalaqa penekanan terhadap penciptaan. Penekanan terhadap keagungan Allah. So dalam ayat ini, bila Allah guna khalaqal mauta wal hayah, faham dah kita sedang betul sekalian, yang Allah nak kita berikan perhatian, yang Allah nak kita emphasize pada ayat kedua ni adalah kehebatan, keagungan Allah dan ciptaannya.
kehebatan, keagungan Allah dan ciptaannya. Itu adalah fokus yang Allah nak suruh kita berikan perhatian kepada satu elemen yang dikatakan kematian dan satu lagi yang disebutkan sebagai kehidupan. Yang Allah nak suruh kita fokus adalah apa tadi? Yang Allah nak suruh kita fokus adalah kehebatan dia dan keagungan dia. So itu yang Allah nak bangkit al-mauta wal hayah. So dah terjawab belum soalan yang pertama tadi, iaitu apakah perbezaan di antara khalaqa dengan ja'ala. So kita akan faham lepas ni kenapa khalaqa lebih tepat nak dibandingkan dengan Allah sebut ja'ala. Baik, itu nombor satu. Nombor dua, sinar betul sekalian, kita nak jawab persoalan kenapa Allah menyebut perkataan mati dulu kemudian baru Allah sebut kehidupan. Bukan ke ikut logik, Ustaz, saya rasa bukan ke sepatutnya kita katakan kematian, kehidupan dulu. Sekarang saya hidup, lepas ni kan saya mati. Tapi kenapa masa saya nak tidur malam ni, saya nak baca surah Al-Mulk, ayat kedua sebut dalam surah Al-Mulk tu, Allah sebut Allah ciptakan kematian baru kehidupan. So, kenapa Allah mendahulukan kematian? Kenapa kemudiankan kehidupan? Dalam sesi ni kita akan, dalam bahasa Arab dia ada satu benda yang kita boleh beri perhatian dalam sesi ni adalah at-taqdim wa ta'khir. Benda yang didahulukan dan benda yang dikemudiankan. So kenapa Allah taqdim al-maut dan kenapa Allah ta'khir al-hayah? Sedangkan ikut logik kita adalah hidup dulu baru mati, tapi Allah sebut mati baru hidup. Baik. So kita nak jawab persoalan ini adalah, so Allah ada tiga pendapat yang saya tak sebutlah tiga pendapat tu saya nak betul sekalian, tapi saya nak sebut antaranya Ibnu Kathir dan Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Dia ada bahaskan mengenai kenapa Allah mendahulukan kematian baru kehidupan. So kata Ibnu Kathir dan Syanqiti, dia kata sebelum manusia hidup, Al-Quran memanggil manusia itu dengan gelaran Al-Maut. Sebelum manusia hidup, Al-Quran memanggil manusia itu dengan gelaran Al-Maut. Maksudnya sidang betul sekalian, kita semua ni kalau ikutkan asalnya bukan kita ni hidup, asalnya kita mati. Betul tak betul sidang betul sekalian? Maksudnya sebelum kita turun kat muka bumi ni, bukan ke kita tu dekat alam roh sana. So kita mati lagi, kita tidak dijadikan lagi. Maka sidang betul sekalian, iaitu yang Allah sebut alladzi khalaqal mauta wal hayah. So Allah nak bagi tahu yang kita ni asalnya mati dulu. So ini pendapat Ibnu Kathir. Tapi dalam Quran juga sinaptus sekalian, Allah dah sebut hakikatnya perjalanan kehidupan kita ni adalah kita akan hidup kita akan mati dua kali dan kita akan hidup dua kali. Daripada mana kita dapat tentang benda ni sinaptus sekalian? Daripada surah Al-Baqarah. Allah sebut apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. So lepas ni kita akan nampak, dengan kita baca surah Al-Baqarah ni, barulah kita akan nampak kenapa Allah mendahulukan kematian baru kehidupan. Okay, baik. So dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tengok kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kan saya sebut tadi, semua manusia dia akan merasai dua kematian dan dia akan merasai dua kehidupan. Tapi bagaimanakah susunan kehidupan dan kematian itu? Dalam ayat surah Al-Baqarah, dalam ayat ke-28 ini Allah sebut, yang pertama kita ni amwatan, kita mati sebab kita tidak diciptakan, tak diturunkan lagi, tidak dihidupkan lagi dekat muka bumi ni. So kita mati dulu. Sebab itu amwatan. So lepas kita mati, dan Allah kata bila diturunkan dekat muka bumi, kita dihidupkan dekat muka bumi, maka Allah kata fa ahyakum. So dia punya proses dia adalah mati dulu, dan the next phase adalah kehidupan. Mati, hidup. Itu adalah second phase. Tapi kita mungkin kata, oh dah habis kot, so mungkin satu lagi kot kita akan habis kot kita punya fasa kehidupan ni. No, Allah kata ada 4 fasa kita akan lalui. First kali kita mati, dan kita hidup, dan Allah kata thumma yumitukum. Lepas kita hidup pada fasa kedua tadi, Allah kata fasa ketiga kita akan mati balik. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dan Allah kata lepas kita mati pada fasa ketiga, kita akan dihidupkan kembali. So nak kata sinar betul sekalian, lepas hidup yang kali keempat tu, Allah terus kata thumma ilaihi turja'un. Dan Allah kata selepas dihidupkan pada kali yang keempat tu, pada fasa yang keempat tu, tak lama lepas tu dah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah, hanya kepadanya, iaitu Allah, kita semua akan dikembalikan.
So nampak tak sinaptus sekalian? Kita akan melalui 4 fasa ini. So bila dalam Al-Baqarah ayat 28 ni pun Allah sebut mati dulu baru kemudian hidup, lepas tu mati balik baru hidup, maka logiklah surah Al-Mulk menyebutkan khalaqal mauta wal hayah. Sebab memang asalnya kita mati dulu, barulah kita hidup. Okey, kita mati dulu barulah kita hidup. Sama ada kat dunia dan kat akhirat. Dekat dunia pun sinaptus sekalian kita start dengan mati dan kita hidup balik. Lalu dekat akhirat pun sama. Syarat untuk kita nak masuk alam akhirat, kita kena mati dulu, barulah kita akan dapat hidup, dapat kehidupan yang kekal abadi dekat akhirat nanti. So boleh faham proses ni? Okey, baik. Tu soalan kedua dah. Kita dah jawab kenapa Allah mendahulukan al-maut baru kemudian al-hayah. Baik, kita dah jawab dua persoalan pada frasa allazi khalaqal mauta wal hayah. Lalu Allah bagi tahu lagi dalam ayat seterusnya. Kenapa aku ciptakan benda ni? So the reason why aku menciptakan khalaqal mauta wal hayah, Allah kata liyabluwakum, untuk menguji manusia. So kita mungkin nampak mungkin sebab penciptaan ni dia sama macam surah Az-Zariyat yang saya baca kot. Dia sama dengan surah Al-Baqarah yang saya baca kot. Sebab Allah nak ciptakan kematian dan kehidupan ni sebab saya nak kena jadi khalifah, saya nak kena jadi saya nak kena beribadah kepada Allah banyak-banyak. Tapi saya betul sekali dalam ayat surah Al-Mulk, Allah ada meletakkan satu lagi benda yang kita tak boleh nak lepas diri daripadanya. Bila Allah menciptakan kematian dan kehidupan, kita tak akan dapat lari daripada apa sih betul sekalian? Iaitu kita tidak akan dapat lari daripada diuji. Hakikatnya sini betul sekalian, Allah turunkan manusia dekat muka bumi ni ada dua tujuan. Dan Allah nak suruh kita lihat dunia ini dengan dua pandangan. Yang jadi menyebabkan manusia jatuh cinta kepada dunia sampai dikatakan al-wahan, cintakan dunia dan takut mati, sebab manusia banyak melihat pandangan yang salah. Tapi hakikatnya Allah nak suruh kita lihat dunia dengan dua pandangan. Dan kalaulah kita betul melihat dunia dengan dua pandangan ini sedang betul sekalian, bagi saya tak logik lagi dah manusia untuk jatuh cinta dengan dunia. Why? I prove to you. Saya akan buktikan. Manusia hakikatnya kenapa mereka jatuh cinta dengan dunia? Sebab mereka salah lihat dunia. Mereka melihat dunia dengan pandangan yang salah. Tapi Allah dalam Quran dah awal-awal lagi dah. When we talk about dunia, sepatutnya kamu kena lihat dunia dengan dua pandangan ni. Tapi banyak kita ni lihat dengan 5 pandangan. Saya akan ceritakan apa 5 pandangan tu dengan 2 pandangan ni. Tapi nak katanya, saya bagi tahu sekali ada sekalian, tuan-puan sekalian, kalau kita betul melihat dunia dengan 2 pandangan ini, insya-Allah tak logik kalau kita masih lagi cinta pada dunia. So betulkan cara kita melihat. Sebab itulah satu pepatah Inggeris, saya kata-kata Inggeris, kata pepatah Inggeris. Kita akan dengar, biasa kita dengar, how we see something determine what will we get. How we see something determine what will we get. Bagaimana kita melihat sesuatu akan menentukan apa yang kita akan dapat. So senang betul sekalian, betulkan cara pandang melihat dunia kepada dua ini dan hapuskan pandangan dunia dengan 5 pandangan ini. So jangan lihat dunia dengan 5 pandangan ini. So apakah 5 pandangan tu dulu? Yang biasa kita lihat dunia dengan 5 pandangan ni. Tapi sepatutnya betulkan dunia melihat 2 pandangan ini. Saya nak cerita yang buruk dulu. Okey. Dan mungkin anda lah saya tengok dunia dengan 5 pandangan ni. Sebenarnya bukan saya sebut, Allah dah sebut dalam Quran. Manusia dengan nafsunya mereka banyak melihat dunia dengan 5 pandangan ini. Daripada manakah ayat rujukannya? Catat siap-siap. Manusia banyak melihat dunia dengan 5 pandangan dan seperti mana ianya dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-21. Tak silap saya lah, antara ayat 20 ataupun ayat ke-21. So anda boleh tengok permulaan ayat tu adalah i'lamu annamal hayatud dunya. So anda cuba tengok sama ada ayat 20 ataupun ayat 21. So cuba anda boleh tengok surah Al-Hadid ayat 20 ataupun ayat 21. So ramai manusia dia tengok dunia ni dengan apa tahu? Dengan 5 pandangan. Dan 5 pandangan ini Allah sebut sia-sia dah. Manusia banyak tengok dengan 5 pandangan ni dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 ataupun ayat 21 tadi. Allah sebut i'lamu annamal hayatid dunya la'ibun. Mereka banyak tengok dunia. Hari ini banyak manusia, kenapa mereka jatuh cinta dengan dunia? Sebab mereka tengok dunia dengan pandangan pertama, iaitu la'ibun. Mereka banyak tengok dunia sebagai tempat la'ibun. Tak apa, anda catat bahasa Arabnya dulu. Lepas ni kita terjemah sama-sama. Yang kedua, lahwun.
Nombor satu, dia tengok dunia dengan apa? La'ibun. Yang kedua, dia tengok dunia dengan lahwun. Sebagai apa? Dunia sebagai lahwun. Yang ketiga, dia tengok dunia sebagai zina. Zina. La'ibun, lahwun, zina. Yang keempat adalah tafakhur bainakum. Tafakhur bainakum. Dan yang kelima adalah at-takathur amwali wal aulad. At-takathur fil amwali wal aulad. Dengan pantas saya ulang yang bahasa Arabnya dulu. Yang pertama, manusia hari ini dengan nafsunya dia banyak lihat dunia dengan 5 pandangan. Okey, terima kasih pada Muhammad Izzat Noraziman. Dia tolong bagi saya jawapan yang pasti, sebab tadi saya tak pasti 20 ke 21 soal hadis ayat ke-20. So 5 pandangan ni dengan pantas. Saya terjemahkan terus 5 pandangan ini. Pertama, manusia banyak melihat dunia dengan pandangan la'ibun. La'ibun ni apa? Manusia melihat dunia dengan dunia sebagai apa? Tempat untuk mereka bermain. Mereka banyak melihat manusia banyak melihat dunia sebagai tempat la'ibun, tempat nak main. Tempat nak main. Itu nombor satu. Sebab tu dia suka. Siapa tak suka main? Senang betul sekalian. Sebab tu tertaut cinta pada dunia tu. Okey. Nombor dua, dia tengok dunia sebagai apa? Senang betul sekalian. Yang kedua adalah lahun. Dia tengok dunia sebagai tempat berhibur. Tadi dia bermain, la'ibun. Tapi kedua pula dia tengok dunia sebagai tempat untuk berhibur. Ini adalah pandangan yang kedua. Dia merasakan tempat dunia ni tempat nak berhibur je setiap masa. So siapa kat dunia ni tak sukakan hiburan? Semua manusia sukakan hiburan. That's why lah mereka tu suka sangat pada dunia. So bila mana ada panggilan-panggilan untuk tinggalkan dunia sekejap, dia tak boleh nak tinggalkan. Sebab apa? Tertaut dah kecintaan pada dunia. Sebab apa? Salah cara lihat pada dunia. That's number 2. Yang ketiga adalah az-zina. Dia nampak dunia sebagai tempat untuk mengumpul perhiasan-perhiasan yang banyak. Tadi dia tengok dunia sebagai tempat main. Yang kedua, dia tengok dunia sebagai tempat untuk berhibur. Tak cukup dengan tu. Dia rasakan dunia ni sebagai tempat untuk kumpul perhiasan dengan banyak. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, saya nak betul sekalian. Dia tengok dunia sebagai apa? Dia tengok dunia sebagai tempat untuk bermegah-megah. Tafakhur bainakum. Dia dah ada perhiasan tadi. Dia tak cukup lepas dia ada perhiasan tu. Kan step nombor 3, yang ketiga tadi kan saya katakan dia merasakan dunia sebagai tempat kumpul perhiasan. So dekat fasa ketiga ni dia rasa nak ada perhiasan tu. Tapi lepas dia ada perhiasan, dia pergi pada step nombor 4. Dia tengok dunia sebagai tempat apa? Dah ada perhiasan tu, takkan sekadar ada. Dia kata, why not kita biar orang lain tahu yang saya ada perhiasan tu. That's why nombor 4 Allah sebut tafakhur bainakum. Dia bermegah-megah nak bagi tahu dekat orang yang dia ada benda tu. Dia ada benda tu. So that's number 4. Yang kelima senang betul sekalian adalah apa senang betul sekalian? Dia katakan mereka apa? Dia melihat dunia sebagai tempat untuk memperbanyakkan at-takatsur fil amwali wal aulad. Memperbanyakkan fil amwal, memperbanyakkan harta benda, dan aulad, memperbanyakkan lagi anak pinak. So bagi mereka dekat dunia ni tak cukuplah dengan ada perhiasan saja. Tak cukuplah dengan orang lain dah tahu yang saya ada benda tu. Tak boleh. Dia merasakan tak cukup lah. Saya tadi ada 1, dia nak 2. Dia takatsur, dia nak banyakkan lagi. So kesalahan manusia pada hari ini, kenapa mereka jatuh cinta dengan dunia? Sebab mereka melihat dunia dengan 5 pandangan ini. Siapa tak suka main? Siapa tak suka berhibur? Siapa tak suka ada perhiasan? Siapa tak suka orang lain tahu yang dia ada perhiasan yang banyak, pakai iPhone 11 Pro Max, pakai iPad Pro 2020 dan sebagainya. Dia siapa yang tak suka benda tu? Siapa yang tak suka untuk banyakkan lagi harta benda? Siapa yang tak suka anak? So sebab itulah sidang betul sekalian, mereka jatuh cinta dengan dunia sebab salah cara lihat. So Allah tegur dah. Allah bagi tahu dah punca kenapa manusia ni jatuh cinta dengan dunia. Sebab apa? Salah cara lihat dunia. Salah cara lihat dunia. That's nombor itu adalah 5 pandangan. Pandangan kedua ni. So sidang betul sekalian, itu 5 pandangan. Tapi Allah kata, kalaulah kamu betulkan 5 pandangan ni kepada kamu buang 5 pandangan ni dan arahkan pandangan kamu kepada dunia dengan pandangan yang betul, maka insya-Allah possibility untuk kamu jatuh cinta dengan dunia mungkin akan jadi lebih rendah. So kalau kamu pandang dunia 5 benda ni, possibility untuk jatuh cinta dengan dunia tersangat tinggi. Tersangat tinggi. Tapi
Kalau kamu betulkan, buang 5 pandangan ni, ganti dengan 2 pandangan. So that's the time yang kamu akan mendapat pandangan yang hakiki, pandangan yang rapat dengan marifatullah, pandangan yang akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So apakah 2 pandangan? So singkirkan 5, masukkan 2 pandangan yang betul terhadap dunia. So dunia ni Allah kata ada 2 pandangan yang kita kena lihat. So catat dengan cepat sebab saya rasa macam lama sangat bincang benda ni. So nombor 1, Allah kata dunia ni sebagai apa? Daru istikhlaf. Okay? Dunia sebagai apa? Daru istikhlaf. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat ke-30. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat ke-30. So number 1, Allah kata tengok dunia sebagai daru istikhlaf. Mana daru? Daru ni adalah macam Darul Naim, Darul Iman, Terengganu Darul Iman, Kelantan Darul Naim, Negeri Sembilan Darul Khusus. Kan? Nak kata dar ni maksudnya macam daerah ataupun kawasan. So Allah kata dunia ni sebagai apa? Daru istikhlaf. Daripada dalil surah Al-Baqarah ayat ke-30. Apa makna daru istikhlaf? Allah kata dunia nombor 1 sebagai tempat ataupun kawasan ataupun daerah untuk kita menggalas tanggungjawab khalifah. Sebab tu surah Al-Baqarah ayat ke-30, bila Allah menyatakan hasrat untuk menciptakan the first human being, Allah sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. So nombor 1, Allah kata pandangan kamu terhadap dunia adalah tempat untuk kamu menggalas tanggungjawab yang banyak. So saya nak tanya saudara sekalian, siapa kat sini yang sedang menonton yang suka sangat ada banyak tanggungjawab kat diri dia? Kalau adik-adik universiti yang sedang berada kat universiti sekarang, kalau ada orang tawar jawatan kat anda, bukan ke kita ni, saya dulu kan, ataupun kita semua ni, asal ada orang nak bagi jawatannya, kita ni lari 100 meter dulu dah. Lari pecut jauh dah. Kita ni orang pertama, tak payahlah bagi orang lain lah. Tak payahlah bagi orang lain lah. Sebab hanya orang yang pelik je yang sukakan jawatan ni. Hakikatnya, tak ada orang yang suka ada banyak tanggungjawab. Tak ada orang yang suka banyak tanggungjawab. So sebab tu saya kata, kalau anda betulkan cara pandang anda terhadap dunia, kalau Allah kata betulkan cara pandang terhadap dunia, maka possibility untuk jatuh cinta dengan dunia kepada dunia tu akan rendah. Sebab tak ada orang yang sukakan jawatan dan amanah yang banyak. Itu nombor 1. So nombor 2, sinar betul sekalian, apakah pandangan kedua? Yang itu ada kaitan dengan surah Al-Mulk tadi. So Allah kata tadi nombor 1 daru istikhlaf, yang kedua adalah dunia sebagai daru ibtila. Daru ibtila. Dar ni apa? Tadi saya dah sebut tadi, dar tu maksudnya kawasan ataupun daerah. So dunia sebagai apa? Sampai sekali Allah nak suruh kita tengok dunia sebagai daru ibtila, tempat kita akan diuji sebanyak-banyaknya. Tempat kita akan diuji sebanyak-banyaknya. So sinar betul sekalian, saya nak tanya, ada ke kat sini yang suka ujian bertimpa-timpa datang kat diri dia? Ada ke kat sini yang mana ujian? Saya nak ujian dengan cepat, saya nak banyak lagi ujian, tolong hantar ujian pada saya ya Allah. Ada ke? Tak ada. So sebab itulah, kalau kita betulkan dunia sebagai tempat menggalas tanggungjawab, tak ramai orang suka tanggungjawab. So macam mana nak wujudkan kecintaan sebab tak suka tanggungjawab tu? Yang kedua adalah Allah kata dunia kamu akan banyak-banyaknya daru ibtila, kamu akan diuji banyak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kamu akan diuji. So bila kita betul pandang possibility untuk jatuh cinta dengan dunia boleh jadi sifat. Sebab hari ni kenapa kita tertaut sangat cinta pada dunia? The reason why, kenapa? Jawapannya mudah, sebab kita pandang dunia dengan 5 pandangan tadi. Tapi gagal membetulkan cara pandang dunia kepada 2 pandangan tadi. So ayat surah Al-Mulk yang kedua ni Allah nak bagi tahu pandangan, cara melihat yang kedua terhadap dunia ni, iaitu daru ibtila, tempat kita akan diuji. Boleh faham So itu yang kedua. Baik. So saya teruskan, boleh faham tak? So saya just kongsikan, sebenarnya dia cerita dalam topik yang lain. Tapi saya nak bagi tahu kenapa Allah sebut dunia ni bila aku ciptakan kematian dan kehidupan untuk diuji. So mudah kata macam inilah. Ayat nak bagi anda mudah faham tentang ayat kedua surah Al-Mulk sampai liyabluwakum ni. Anda kena ingat macam ni. Untuk menjadi manusia yang normal, prasyarat untuk menjadi manusia yang normal adalah kita mesti kena uji. Dia tak boleh kalau kata saya nak jadi manusia tapi saya tak kena uji. Saya nak jadi manusia tapi saya tak nak kena uji. Tak boleh. Sebab Allah kata memang purpose aku ciptakan kematian dan kehidupan ni semua akan diuji.
So kalau anda minta untuk tak ada ujian, bermaksud anda memilih untuk tidak jadi normal. Anda memilih untuk tidak jadi normal. Dalam surah At-Tin Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan Allah kata sesempurna. Takwim kat sini ahsani taqwim, sebaik-baik, anda kata sebaik-baik kejadian. Tapi takwim ni adalah dimohon kepada sebaik-baik kualiti. So Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik kualiti. So apakah fungsi kualiti yang Allah jadikan pada kita ni? Tidak lain tidak bukan, kualiti itu adalah untuk kita menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. So macam apakah indikator? Apakah cara untuk Allah buat kita gunakan kualiti yang Allah ciptakan pada diri kita tu? Cara dia macam mana? Allah bagi ujian. Nampak tak? So dalam seringkan balik, At-Tin Allah bagi tahu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kualiti. Taqwim, qama. Satu benda yang membangunkan diri mereka. So takwim kat sini dia mohon kepada kualiti, terjemahan dia. So aku dah ciptakan kamu dengan kualiti yang sangat bagus. Tapi how to unleash that quality? So cara dia macam mana? Aku bagi test. So test tu lah yang akan unleash, yang akan mengeluarkan potensi sebenar diri kamu. So that's why ya Allah bagikan ujian. So bila anda minta untuk tak bagi ujian, bermaksud anda sudah mula menafikan takwim yang ada dekat dalam diri anda. Anda sudah menafikan ahsani takwim dalam diri anda. So anda sudah tidak menjadi manusia yang normal. Sebab manusia yang normal adalah mereka ada ahsani takwim dan mereka cuba mencari cara terbaik untuk menggunakan ahsani takwim tu dalam kehidupan. So Allah dah bagi cara dia. Aku bagi ujian, masa tu kamu boleh congkel, keluarkan potensi diri kamu. Kenal pasti apa kekuatan kamu. Macam mana kamu nak gunakan ahsani takwim dalam kehidupan kamu. So Allah bagi ujian. Boleh faham So ujian tu adalah prasyarat untuk menjadi manusia. Saya teringatlah kata-kata Ustaz Fahrul Mak Joy. Dia ada satu kata-kata yang saya pegang sampai sekarang. Iaitu kalau ada di sekalian, kalau anda diberi peluang untuk berdoa kepada Allah, anda jangan minta, ya Allah angkatlah segala ujian yang ada pada bahu saya ni. Angkatlah segala ujian yang ada pada diri saya. Itu salah cara minta pada Allah. Sebaliknya, sebab kalau anda minta dengan doa tadi, bermaksud anda sudah meminta kepada Allah untuk menjadi manusia yang tidak normal. Boleh faham tak? Tapi, bagaimanakah doa yang terbaik untuk anda nak minta pada Allah saat anda diuji? So, jangan minta untuk ditiadakan ujian. Tapi mintalah kepada Allah untuk dikuatkan iman untuk menghadapi ujian tadi. So, inilah kata-kata Ustaz Fahrul Mak Joy. Jangan diminta untuk diangkat segala ujian, tapi mohonlah kepada Allah untuk ditambahkan iman untuk menghadapi ujian. Itu dia punya kata-kata Ustaz Fahrul. Okay, baik. So itulah liyabluwakum. So anda faham kenapa mesti kita ni faham hidup kita ni purpose-nya adalah untuk diuji. Sebab in order to be a normal person, memang kita kena uji. Why? Kenapa itu normal? Kenapa ujian tu normal? Sebab that's the only one way untuk kita keluarkan potential, mengeluarkan ahsani takwim yang Allah telah instill dekat dalam diri kita. Kadang-kadang dia ada within ourselves, tapi dia tak keluar. Why? Sebab tak ada desakan. Tak ada desakan yang untuk mengeluarkan potensi itu. So itulah gambaran dalam tu sekalian, kenapa relevannya ujian dalam kehidupan. Dia bukan untuk menghukum, bukan untuk menjatuhkan, tapi dia mohon kepada untuk mencongkel potensi-potensi yang luar biasa yang ada pada diri, yang ada pada diri manusia itu. Okay? Nabi Muhammad SAW, hari ini kita kenal dia sebagai seorang yang hebat. Tapi lupakah kita, kehebatan itu telah dicorakkan oleh ujian-ujian yang datang pada diri dia. Kenapa Nabi matang sangat-sangat menghadapi kehidupan? Antara faktornya adalah sebab Nabi antara Rasul yang paling banyak menerima ujian. So ujian itu mematangkan dirinya. So ujian itu telah menyebabkan keluar potensi sebenar Nabi. Di samping Nabi dapat petunjuk daripada petunjuk Rabbani, tapi ujian itu tadi telah menyebabkan Nabi become more stronger and stronger. So fahamlah kita, ujian bukan melemahkan, tetapi ujian itu adalah untuk menguatkan diri kita. Okay, baik. Sambung. Allah kata uji ni untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So bila aku uji ni, Allah kata apa benda? Aku nak tengok ayyukum, siapa daripada kalangan kamu ni, ayyukum ahsanu amala. Okey, baik. Ahsanu amala ni dia quite tricky. Dia ada sedikit tricky dekat sini. Tapi we must get it correct
Sebab kalau anda datang ke terjemahan ikut dan anda sesuka hati, bimbang-bimbang kita sudah menggugurkan rahmat Allah pada ayat ni. Okay, sebab saya datangkan cuba anda tengok dua terjemahan yang saya datangkan. Cuba anda detect apakah perbezaan daripada dua terjemahan. Sebab bila saya buat survey, bila saya menyampaikan tafsir ataupun tadabbur ayat 2 ni, rata-rata saya akan dengar dua jenis terjemahan terhadap ayat kedua ni, khusus kepada bab ahsan wa amala. So nombor satu, anda dengar saya nak letakkan dua ni terjemahan ni, cuba anda detect apa beza dia. Nombor satu, Allah sebut ahsan wa amala ni, ada orang terjemahkan yang lebih baik amalnya. Okay, itu terjemahan pertama. Yang ada orang terjemahkan yang bila Allah uji ni untuk apa? Untuk Allah nak tengok siapa daripada kalangan mereka yang diuji ni yang lebih baik amalnya. Itu terjemahan pertama. Manakala terjemahan yang kedua adalah bila Allah uji tu, kata mereka, Allah nak tengok daripada kalangan mereka yang diuji ni siapa yang terbaik amalnya. Saya ulang Yang pertama, mereka katakan ujian itu Allah nak tengok daripada kalangan mereka ni siapa yang lebih baik amal dia. That's translation nombor satu. Translation nombor dua adalah bila Allah uji ni, Allah nak tengok daripada kalangan mereka ni siapa yang terbaik amal dia. So kalau anda yang sedang menonton, ada 48 yang sedang menonton saat ini, cuba anda komen kat bawah, translation nombor satu ke translation nombor dua yang betul. Okay, kita buat interaction sikit. Terjemahan nombor satu ke terjemahan nombor dua? Mudah katanya, anda boleh detectkan perbezaan tadi kan? So tak boleh ulang, nanti anda perasan. So anda rasa mana yang lebih betul? Dengan Allah sebut ayyukum ahsanu amala, ahsanu amala ni di-refer pada terjemahan nombor satu ke terjemahan nombor dua? Cuba komen, satu ke dua? Okey, Nurul Aina Mat Siddiq kata nombor dua. Okey, nombor dua. Okey, baik. Lagi. Cuba komen. Okey, Farah Saman. Dua kod Ustaz. Oh, dia main kod kat sini. Dua-dua betul kod Ustaz. Atira Salmin. Tu dia. Abu Ali kata pun dua juga. Ada lagi tak? Ihsan Fuzi satu. Wah, ni lain sikit. Menongkah arus. Saat arus pergi kepada nombor dua, tiba-tiba dia bawa nombor satu. Okey, Sakinah Badrisyah pun kata nombor satu. Okey, ada lagi tak? Ada lagi? Okey, tak ada dah. Okey, baik. Adik-adik, nombor satu tadi, yang beza dengan nombor dua ni adalah nombor satu saya sebut lebih baik amalnya. Yang kedua saya sebut ada terjemahan, ada orang menyebutkan terjemahan yang kedua ni adalah dia kata yang terbaik amalnya. Baik adik-adik, jawapan yang betul adalah bila kita sebut ahsan wa amala, ahsan wa amala ni terjemahan yang betulnya adalah terjemahan yang pertama tadi tu. Terjemahan yang betulnya adalah terjemahan yang pertama. Bukan yang terbaik amalnya, tetapi terjemahan yang betul ikut konteks ahsan wa amala. Ahsan wa amala tu terjemahan yang tepat adalah yang lebih baik amal dia. Kenapa saya kata benda ni penting sangat untuk anda faham? Sebab lebih baik dengan terbaik beza adik-adik ya. Saya nak tanya, dalam bahasa Inggeris kita ada superlative. Benda yang dipanggil sebagai superlative. Is it different when I say he is a better person dan saya sebut pula dengan he is the best person? Beza tak beza? Kalau kita kata lebih baik dalam bahasa Inggeris adalah better. Betul? Tapi kalau terbaik, kita panggil the best. So, kalau kita ukur, mestilah the best itu lebih baik. Tapi, this context, dalam ayat ni, sidang tuan sekalian, tahu, aku uji manusia ni, bukan aku nak tengok orang-orang yang diuji ni, siapa yang terbaik. Tapi, Allah nak tengok, lepas Allah uji, Allah nak tengok siapa yang become better sahaja. So nampak tak? Kenapa saya katakan kalau anda silap faham, anda sudah mula menggugurkan rahmat Allah pada ayat ni. Sebab saya nak tanya adik-adik sekalian, analoginya mudah untuk anda faham. Bila kita ambil exam ataupun ambil test, biasanya orang yang buat test tu, dia nak tengok apa? Siapa daripada kalangan orang yang ambil test tu is the best person who score the highest mark in this class. Siapa yang score the highest mark in this test. So, orang yang bagi ujian biasa nak tengok siapa yang dapat highest, siapa yang dapat A berapa orang, B berapa orang, C berapa orang fail. Dah kata, ujian itu kebanyakan dekat dunia ni
adalah fokus kepada nak mencari yang terbaik. So itu adalah versi ujian dunia. Tapi Allah Azza wa Jal, adik-adik sekalian, sidang betul sekalian, yang menariknya adalah Allah kata, aku cipta kehidupan, aku cipta kematian dan aku cipta kehidupan. Dan Allah kata daripada kematian dan kehidupan ni aku akan bagi liyabluwakum, aku akan bagi ujian. Sebab itu prasyarat untuk dia jadi manusia yang normal. Dan Allah kata lepas aku bagi ujian tu, bukannya aku nak tengok siapa yang terbaik dalam ujian tu, tapi Allah just nak tengok siapa yang become better, siapa yang jadi lebih baik selepas ujian tu diberikan kepada dirinya. Anda boleh faham tak adik sekalian? Sebabnya kalau anda kata terbaik, adik sekalian kena ingat tau, terbaik ni, spot untuk menjadi yang terbaik, spotnya sentiasa sedikit. Dekat dalam kelas, bila kita sebut yang terbaik, posisi ataupun spot untuk jadi the best, biasa berapa je ada untuk spot untuk jadi the best? Just only one. Kalau anda masuk pertandingan lumba lari adik-adik, jarang-jaranglah kita tengok dekat podium ataupun dekat stage tu, tempat nombor 1 tu kongsi 2 orang. Tak ada. Mesti akan ada seorang je nombor 1, seorang je nombor 2, seorang je nombor 3. Betul tak betul? So nak katanya, adik-adik sekalian, the best ni spot dia tak banyak. Tapi bila Allah sebut, aku tak nak tengok the best. Aku just nak tengok siapa yang become better daripada ujian. So Allah bukan nak mengukur kita ni, kalau sebelum ni ujian kita ni, habis fail teruk lah. Tapi lepas Allah bagi the next test, Allah tak nak tengok, kamu kena score A lepas ni. Kalau kamu fail ujian sebelum ni, aku bagi ujian seterusnya. Tapi aku harapkan kamu dapat score A. So itu bukan versi Allah. Allah bukan nak kita terus jump score A plus dalam setiap ujian. Tapi Allah nak tengok macam ni at least. Markah kamu ujian sebelum ni berapa ya? Markah kamu ujian sebelum ini adalah 50. So bila Allah kata, next test, next ujian. So, tapi apa yang aku harapkan adalah, wahai hamba aku yang diuji ni, aku harapkan untuk ujian ni, kamu tak skor 80, 90 pun tak apa. Tapi at least, kalau markah kamu sebelum ni 50, kamu at least improve ke 50.1 pun, congratulations. That's Allah version dalam memberikan ujian kepada manusia. Allah tak ketagih nak tengok manusia ni jadi yang terbaik. Tapi Allah nak tengok at least kita ni apa benda adik-adik? Kita ni improve. We become better. Sebab tu, kalau bahasa Inggeris, yang tingkat terendah ni adalah good. Good. Lalu kalau baik sikit, dia kata better. So, atas daripada better, best. Kan ada superlatif kan? Good, better, best. So, dalam situasi ni, Allah tak suruh kita become good. Dan Allah tak suruh kita become the best. Tapi Allah suruh kita become better. Just be a better person, adik-adik. Sidang betul sekalian. Just be a better person. So, nombor 2. So, dalam bahasa Arab, sama je. Kalau good, kita sebut hasanah. Hasanah tu good. Tapi kalau lebih baik, better, kita sebut ahsan. Ahsan. Itu lebih baik. So, Allah sebut ahsan dalam ayat ni, adik-adik. So, lebih baik dalam bahasa Arab adalah ahsanu. Tapi kalau the best, ada sekian the best, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai al-ahsan. Ada alif lam dekat situ. So, the best dalam bahasa Arab, kita sebut sebagai al-ahsan. Okay, kalau ada al-ahsan, itu maksudnya the best. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut liyabluwakum ayyukum al-ahsanu amala. Allah tak sebut macam tu. Allah sebut ahsanu amala saja. So Allah nak tengok siapa daripada kalangan kita semua ni yang become better person. Just be a better person. Okay, baik. So adik sekian boleh faham tak? So nampak tak rahmat Allah kat sini? So kalau anda baca terbaik, maksudnya anda sudah mula menghilangkan rahmat Allah pada ayat kedua ni. Sebab Allah nak kata terbaik, manusia kena struggle lah. Manusia kena berlumba lah lepas ni. Sebab nak rebut spot nombor 1, the best person ni, kena berebut lah. Sedangkan Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah tak sebut jalan dalam ayat ke-6 tu, ihdinas siratal mustaqim tu, sirat tu kan jalan. Kenapa Allah tak guna jalan dalam sebutan sabil? Kenapa tidak Allah sebut jalan dalam sebutan tariq? Tapi Allah guna jalan dalam sebutan sirat. Sebab sirat ni, adik-adik sekalian, dia merujuk kepada jalan yang
boleh memuatkan kapasiti yang besar. Jalan yang boleh memuatkan kapasiti yang besar. That's why ayat ke-6 kita tak baca ihdini as-siratal mustaqim. Tapi ayat ke-6 kita baca dengan ihdina, tunjukkan kami, bukan tunjukkan aku. Sebab kau tunjukkan aku seorang-seorang je lah. Sebab jalan tu kecil, saya seorang je boleh muat untuk masuk ke jalan ni. Tapi sebab saiz dan kapasiti jalan tu boleh memuatkan ramai orang, that's why Allah guna ihdina. Sebab sirat itu merujuk pada jalan yang besar. So bila jalan besar adik sekalian, pastinya Allah telah menyediakan ruang yang banyak untuk manusia dapat kemuliaan daripadanya. That's why in order untuk membuka peluang supaya ramai manusia dapat kebaikan dan kemuliaan daripada Allah, Allah tak minta kita become the best, tapi Allah minta kita become just be a better person. So bila kita jadi better, ramai orang boleh jadi better dari sekalian. Tak perlu satu spot pun. Kalau the best, just only one spot. Satu spot. Kena berebut nak kena dapatkan spot the best tu. Tapi Allah tak suruh kita berebut. Allah kata, fokus kat diri, just become better. Jadi hari ini lebih baik daripada semalam. So cantik tak surah ni baca sebelum tidur dari sekalian? Just nice. Why? Kenapa saya katakan cantik baca surah ni sebelum tidur? Sebab sebelum tidur, anda mendapat suntikan semangat daripada Allah. Anda sudah melalui berbelas-belas jam. Daripada pagi sampai ke malam, anda sudah melalui berbelas-belas jam. Barangkali 18 jam, barangkali 17 jam anda melalui kehidupan anda. Barangkali anda sendiri pun tahu prestasi anda pada hari tersebut. Barangkali anda merasakan, saya ni macam biasa-biasa pada hari ini. Kan? Kadang-kadang kita sendiri tahu prestasi kita macam mana. Tapi Allah kata, wahai sekalian pembaca Al-Mulk khusus pada ayat kedua, berita gembira untuk kamu alhamdulillah telah diberikan kehidupan untuk menjalani 17 jam. Now kamu nak tidur ni. Kamu nak tidur. Tapi andai kata dengan rahmat aku berikan kamu kehidupan pada esok hari. Apa yang aku nak kamu faham daripada ayat kedua ni adalah, tomorrow, if you are still alive, kalau kamu still hidup lagi, aku nak pesan satu benda je. Dengan ahsan wa amalah tadi, just become better person from yesterday. Tolong jadi lebih baik daripada hari semalam. Sebab kamu tahu hari semalam yang kamu lalui itu macam mana. So, kalau aku bagi peluang dekat kamu hidup pada hari ini, pada hari esok hari, yang merupakan hadiah daripada Allah, Allah nak suruh kita apa benda? So, semalam sudah menjadi sejarah buat kamu. Tapi kamu tahu apa prestasi sejarah kamu pada hari semalam. So, kalau Allah bagi kehidupan pada hari ini, just become better. Jadi lebih baik daripada hari semalam. So, boleh faham So, itu yang dikatakan ahsan wa amalah. Inilah surah yang kita baca sebelum tidur adik-adik. Surah yang mengingatkan kita bahawasanya Allah Azza wa Jalla sangat sayang kat kita. Dia tak ketagih nak suruh kita jadi the best, tapi Allah suruh kita jadi just become better. Okay, ayat punchline So, kalau anda nak buat status Facebook lepas ni, bolehlah kot. Sebab ayat ni, dia besar punchline ayat ni. Okay, ayat untuk anda mudah ingat ahsan wa amalah ni, dia macam ni. Saya bagi dalam perkataan Inggeris. Okay, Allah did not demand us perfection. Allah did not demand us perfection, but Allah wants improvement. Saya ulang sekali lagi Allah did not demand us perfection, but Allah wants improvement. So hashtag Tadabbur Al-Mulk malam ni dia punya status dia adalah Allah tak minta kita jadi sempurna, tapi Allah nak kita improve. Okay, ahsanu amala. Okay, dan adik-adik, macam sempat satu ayat je hari ni, sebab kita kena tamat 10 suku. Lepas ni kita nak buka soal jawab. Okay, adik-adik semua dah boleh prepare soal jawab So, kalau anda semua ada soalan nak tanya, anda boleh fikir. So, bila saya dah buka je soalan lepas ni, anda boleh terus send je soalan tu. So, kalau sempat kita berinteraksi dengan soalan daripada adik-adik. Okay, insyaAllah. Okay, saya nak tutup dah ni ayat kedua. So, sempat ayat 2 je. Ini ada sekalian. Nak buat lagu mana? Kita punya masa semata je. Lagu tu lah deh. Kena redha lah adik-adik. Okay, baik. Dia tak boleh lama-lama. Online ni dia tak boleh lama-lama. Dia kena buat semata-semata je. Dah. So, adik-adik, jom sambung. Penutup bagi ayat kedua. Biar short but sweet. Okay, biar satu ayat je tapi sweet dia punya tu. Okay, baik. So, Allah tutup ayat kedua lagu mana adik-adik? Topik Kelantan ni susah nak tukar kembali kepada KL ni. Okay. Ayat kedua macam mana penutup dia? Allah sebut ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang ni pun bagi saya punchline yang best juga.
Bila kita sebut tentang wahwal azizul ghafur. Wahwal azizul ghafur. Masya Allah, Muhammad Izzat Nur Aziman kena buat 30 sendiri. Demo lah kena sambungnya. Ambo Ambo tak dare. Tahu tak buat apa? Teralah kalau kita dare kat 30 sendiri. Kena tengok semangat lah. Kalau semangat insya-Allah kita buat 30 sendiri belakang. Azan 30 sendiri, takbir. Allahu akbar. Okey, baik. Baik, adik-adik. So Allah sebut dalam ayat kedua ni, tuan-puan sekalian yang sedang menonton ni, ayat kedua ni Allah tutup dengan apa? Allah tutup dengan apa tadi saya nak sebut, wahwal azizul ghafur. Ma makna wahwal azizul ghafur? Aziz dan wahwa ni merujuk kepada Allah, dan dialah Allah al-aziz, al-azizul ghafur. Al-aziz ni kalau kita terjemahkan, maksud dia mudah fahamnya Allah yang maha perkasa. Dan Allah menggabungkan nama Allah yang maha perkasa itu dengan satu lagi namanya, iaitu Al-Ghafur. Baik, the question is, yang menarik kita boleh bangkitkan kat sini adalah, kenapa mesti ayat 2 ni penutup dia Allah pilih 2 nama tu? Sedangkan kita tahu sekurang-kurangnya nama Allah ada 99. So kalau sekurang-kurangnya nama Allah ada 99, kenapa tidak digunakan nama-nama lain? Kenapa mesti digunakan nama Allah yang 2 tu untuk tutup ayat 2 ni? Kenapa tidak ayyukum ahsanu amala wa huwal rahmanur rahim, wa huwal azizul mutakabbir, wa huwal aliyul kabir? Kenapa mesti ditutup dengan wa huwal azizul ghafur? Kenapa penutup tu jadi cantik? Bila Allah cerita pada babak awal tu, khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa mesti Allah pilih 2 nama Allah tu? Kenapa mesti Allah pilih Al-Aziz Al-Ghafur untuk tutup ayat 2? So jawapannya mudah adik-adik. Gini saya nak tanya, adakah kita boleh jamin every single time? Sebab kita dah tahu dah, kita turun kat dunia ni, dunia kita tempat untuk kita diberikan ujian sebanyak-banyaknya. So siapa boleh jamin dekat sini adik-adik, yang bila mana Allah bagi ujian, dia pasti akan jadi better person lepas setiap kali ujian yang Allah berikan kepada dia? Hari ni dapat ujian, jadi better. Esok dapat ujian, jadi better. Lusa dapat ujian, jadi better. Siapa yang boleh jamin konsisten untuk improve diri? Sebab kita semua tahu, akan ada satu masa dalam kehidupan kita ni, kita mungkin akan melalui fasa yang kita akan down. So sebelum ni cantik dah dia punya graf, better, tapi at one peak tiba-tiba Allah uji dengan dia jatuh. Kadang-kadang dia tak jadi better. Na'udzubillah, become more worse daripada sebelum ni. Na'udzubillah, jangan jadi macam tu lah. Tapi nak kata dia sekalian, kadang-kadang kita pernah melalui saat ataupun zaman ataupun satu masa yang we become a worse. Kita jadi worse. Kita jadi lebih teruk daripada sebelum ni. Tapi adik-adik sekalian, adakah ini bermakna kita terus menyalahkan, kita katakan, ya Allah, saya ni dah jadi the worst person in the world, so there's no purpose saya teruskan become a better person. Sebab saya sudah mengingkari apa yang Allah sebutkan, to be ahsanu amala, to become better. Because now I'm become the worst. Saya jadi orang yang worst. So ramai orang kata saya dah jadi worst, tak apalah, saya tak nak, saya teruskanlah jadi worst person. So adik-adik sedang betul sekalian, sebab itu Allah kata, it's okay sometimes you become worse. But yang pentingnya bila kamu sudah sedar yang kamu become worse, always remember, Allah itu Al-Aziz dan Al-Ghafur. Kenapa Allah sebut Al-Aziz dan Al-Ghafur adik-adik? Sebab Allah kata first kali, jangan kamu lupa, yang berkuasa itu Allah, yang perkasa itu Allah. Dan seberapa banyak kali pun kamu melakukan salah, Allah katanya Allah itu pemaaf dan sangat memberikan keampunan kepada hamba-hambanya. Kenapa kita sendiri memperkecilkan Allah? Kenapa kita sendiri merasakan lepas kita buat salah tu, kita merasakan macam saya dah tak ada harapan? Sedangkan Allah kata, besar mana pun dosa kamu, kalau kamu bertaubat kepada dia, dia pasti akan maafkan. Pasti Allah akan berikan keampunan kepada manusia. Tapi yang saya nak kupas pada saat ini adalah, kenapa mesti 2 nama Allah ini sebelah menyebelah? Kenapa mesti Allah gandingkan 2 nama ni, Al-Aziz Al-Ghafur? Baik adik-adik, saya nak tanya, analogi mudah untuk anda faham. Kadang-kadang kalau kita buat salah dengan orang, kesalahan yang kita buat tu pula besar pula tu, dan bila kita realize yang kita buat salah dengan orang tersebut yang kesalahannya besar, so lalu kita akan buat apa? Kita akan minta maaf, betul tak?
So bila kita minta maaf, anda pun kata saya minta maaf sebab saya buat sekian. So orang yang mendengar permohonan maaf kita tu, adik-adik sekalian, kita semua percaya tak semua orang Allah berikan kekuatan. Lepas ada orang buat khianat pada diri dia, lepas tu orang yang buat khianat tu minta maaf, dia terus kata, lepas orang tu minta maaf, dia pun kata saya maafkan. Tak semua orang ada kekuatan lepas orang minta maaf terus bagi maaf. Tak semua. Tak semua. Kadang-kadang lepas orang tu minta maaf kat diri dia, mungkin 2-3 tahun lepas tu baru dia maafkan orang yang minta maaf tu. Sebab fasa 2-3 tahun tu dia mengumpul kekuatan untuk memaafkan orang yang buat salah dengan diri dia. Sebab apa? Manusia ni lemah. Kadang-kadang dia perlukan masa, dia perlu kumpul kekuatan, barulah dia dapat berikan kemaafan. Tapi adik-adik, kenapa saya sebut kalau kita beratus kali, berjuta kali pun jatuh, become a worse person, dan we realize untuk kita bertaubat. Dan kenapa saya kata Allah sangat cepat akan beri maaf? Sebab Allah menggandingkan Al-Aziz dan Al-Ghafur. Kenapa gandingan ini menyebabkan kita percaya Allah ni kalau kita minta maaf dengan dia, Allah boleh maafkan dengan cepat? Sebab apa? Kalau takdir manusia, dia tu lemah. Dia perlukan masa, dia perlukan kekuatan untuk memaafkan. Tapi bila Allah menggandingkan Al-Aziz dengan Al-Ghafur, fahamlah kita, Allah tak perlukan masa dan Allah tak perlukan kekuatan untuk memaafkan. Sebab Al-Aziz, dengan keperkasaan Allah itu tadi, Allah meletakkan keperkasaan itu kepada Al-Ghafur. Maka Allah sudah tidak memerlukan lagi masa, Allah tidak perlu lagi untuk kumpul kekuatan, sebab Al-Aziz sudah digunakan untuk Al-Ghafur. Allah gunakan keperkasaannya untuk memberikan Al-Ghafur kepada manusia. Maka bila kita minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala, there's no issue, sebab Allah tak lemah untuk bagi maaf. Allah tak lemah macam manusia untuk bagi maaf. Ni kita tidak. Bila mana orang buat salah kita, kita pendam, kita marah kat orang tu. Orang tu dah minta maaf berpuluh kali, tapi tak mampu kita nak bagi maaf. Sebab apa? Sebab kita tak ada kekuatan. Tapi Allah yang Maha Perkasa menggunakan keperkasaannya untuk memberikan Al-Ghafur kepada manusia. Allahu Akbar. So apa lagi alasan kita, adik sekalian? Setiap malam kita duk baca surah ini, dan setiap malamlah kita dibugarkan dengan harapan yang Allah ni the most forgiving, yang sangat maha mengampunkan manusia, yang sangat cepat mengampunkan manusia, yang tidak memerlukan kekuatan, meminjam kekuatan daripada pihak lain untuk memaafkan manusia, yang tidak memerlukan pun, mustahil pun memerlukan masa untuk memaafkan manusia. So Allah kata, bila aku bagi ujian, kadang-kadang kamu akan tersungkur, tapi saat kamu tersungkur dan kamu memilih untuk kembali, mohon taubatlah kepada Allah. Become better person again. Bila kamu tersungkur, become better person again. Bila kamu tersungkur, become better person again. So jangan kamu risau dengan perjalanan kamu yang sekejap menurun dan sekejap menaik. Sebab Allah kata, aku ni Al-Aziz dan Al-Ghafur. Aku akan maafkan kamu. Dengan kekuatan dan keperkasaan aku, iaitu Allah lah, aku terujuk pada Allah. Dengan kekuatan Allah dan keperkasaan Allah, Allah menggunakannya untuk memberikan kemaafan kepada manusia, pengampunan kepada manusia. So itulah serba sedikit. Dah tak jadi serba sedikit dah. Satu ayat kita duk bincang sejam. Tuan-puan sekalian, sidang betul sekalian, adik-adik sekalian. So boleh faham setakat ni perbincangan kita? So anda komen sikit, anda faham ke tidak perbincangan pada malam ni? Boleh komen sikit tak sepatah dua. Lagu mana? Okey tak malam ni? Jelas ke tidak? Okey. Terima kasih pada Farah Bahar daripada tadi konsisten. Ada banyak tadi yang kongsikan nota. Terima kasih. Mudah-mudahan jazakumullah khairan jazak. Okey, faham semua Kita sempat satu ayat je malam ni. Okey, baik. Kalau faham, cuba kita buka sikit lah. Kita sekarang 10.22. Saya buka 8 minit. Kok ada persoalan kalau nak tanya. Kalau sempat saya jawab lah, insya-Allah. Kalau ada soalan lah. Cuba kalau kata ada soalan. Kalau soalan agak kita tutup selalu lah. Insya-Allah. Oh, faham berlaku. Okey. Kita nak tanya faham ke tidak, dia tulis faham berlaku. Orang Kelantan berlaku tu, faham tu. Yang faham tu macam orang faham pula. Okey, terima kasih, alhamdulillah faham. Terima kasih. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan. Kita ayat tak sabar ayat seterusnya. Ayat seterusnya ni pun best juga, cerita pasal alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Cerita pasal langit ni lagi luar biasa sedap, cerita pasal langit ni.
InsyaAllah nanti kita akan buat teka-teki nanti. Pada minggu depan, InsyaAllah, ayat ketiga ni dia ada teka-teki. So nanti saya nak minta anda participate. Ajak ramai-ramai. Involve dalam teka-teki yang saya nak bagi pada anda. InsyaAllah. So, saya tak akan proceed pada perbincangan dengan lebih mendalam. Sebab, kalau anda betul jawab teka-teki tu, barulah kita boleh proceed tentang ayat ketiga tu. Sebab kita nak kena betulkan sebersedikit. Baru sebersedikit kefahaman pada teka-teki yang saya jawab, saya akan lontarkan nanti pada minggu depan. Barulah kita boleh pergi jauh pada ayat ketiga ni. Barulah anda akan rasa betapa hebatnya ayat ketiga ni. Sebab ayat ketiga nanti kita cerita pasal langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Okey. Tak ada soalan Seminit dua lagi. Tak ada soalan, saya tutup lalu. Terima kasih kepada adik semua yang saya tengok tadi. Paling tinggi kita capai reach tadi lebih kurang 60 lebih orang yang reach, yang sedang menonton secara live. Terima kasih pada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Terima kasih Prof Faz kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan adik-adik semua, dengan mahasiswa-mahasiswa UIA. Dan sebenarnya bila sebut dekat Facebook ni, dia melibatkan siapa yang friend dengan Prof Faz tu, maknanya dia akan dapat manfaat lah. Dan siapa yang sedang menonton tu, dia pula share pada sahabat-sahabat yang menjadi friend dekat Facebook dia. So mudah-mudahan bertebaranlah manfaat ini, insya-Allah. Tidak ada lain yang saya doakan, mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberikan manfaat kepada semua dan khususnya buat diri saya. Okey. Tak ada soalan sebab saya dah buka soalan, tak ada soalan. Okey, baik. Tak ada soalan Okey, baik. Terima kasih adik sekalian atas perhatian. Terima kasih Prof Faz sekali lagi kerana sudi menjemput, insya-Allah. Kalau tidak ada aral yang melintang, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada ayat ketiga. So, insya-Allah minggu depan kita akan cuba mulakan dengan sesi teka-teki. Oh, banyak pula ada soalan. Okey. Soalan daripada Nur Zakiyah Nazmi dengan Muhammad Akmal ni lebih kurang sama. Sebab Zakiyah ni dia tanya pasal ada tak ayat yang boleh jadi sebagai motivasi untuk jadi better person? Dan ada tak macam mana kita nak istiqamah? Hak ni penjelasan dia panjang adik-adik. Tapi ingatkan saya, permulaan pada kuliah minggu depan kita jawab dulu benda ni, insya-Allah. Macam mana kita nak jadi lebih baik? Apakah motivasi? Nanti saya akan ceritakan sikit lah macam mana kita boleh jadikan diri kita ni konsisten jadi baik. Macam mana kita nak jadi lebih baik daripada hari ke hari. First kali, apa yang saya boleh ringkaskan macam mana nak jadi lebih baik? Jangan lupa kebaikan Allah kat kita. Gitu. Kadang-kadang ramai orang dia berputus asa nak jadi lebih baik ni sebab apa tahu? Dia lupa kebaikan Allah. Dia rasa macam apa yang dia buat tu tak mencukupi. Tapi Allah ni sangat membuka peluang kebaikan kepada kita. So kalau kita buat baik tu, Allah kata Allah sentiasa appreciate. Allah ni jangan samakan dengan manusia. Tolong macam tu adik-adik. Jangan kita samakan Allah dengan manusia. Manusia ni kadang-kadang kita buat baik sikit, dia tak hargai kita kadang-kadang. Tapi Allah sangat-sangat ambil berat dan sangat-sangat memberikan pengiktirafan yang sangat tinggi pada sekecil-kecil kebaikan kita. Dan sekecil-kecil peningkatan kita pun Allah sudah cukup gembira dengan hamba-hambanya. Yang Allah nak kita ni just become better. Okay? Even 0.001% kita become better, itu adalah tanda Allah telah berpuas hati dengan diri kita. Yang Allah tak nak kita buat adalah kita jadi orang yang worse daripada sebelum ni. So, become better. So, nantilah insya-Allah pada kuliah minggu depan, insya-Allah kita akan mulakan sikit tentang bagaimana motivasi ataupun cara-cara yang praktikal untuk kita jadi orang yang istiqamah untuk jadi better person, insya-Allah. Okay? Terima kasih adik sekalian yang sedang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menghabiskan surah Al-Mulk. Saya tak tahulah 4 siri ni sempat ke tidak. Bagi saya suka biar sikit tapi sweet. Biar small. Biar sikit dia punya perbincangan tu tapi sweet. So biar 1-2 ayat pun kita sebab bincang, tapi setiap kali anda buka surah Al-Mulk je ada banyak punchline yang akan menyebabkan anda rasa macam seronok baca surah ni. So anda baca setiap malam pun anda dapat sesuatu. Okey, anda dapat sesuatu. Baik. Cukup sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallah hamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, baik. Kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Okay.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.